Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Datuk Berdola selaku Setiausaha Agung Peyatim merangkap Timbalan Pengerusi Eksekutif Yawatim, semua sahabat-sahabat yatim yang hadir pagi ini secara fizikal maupun secara maya, wakalah-wakalah yang kita lantik, pengurus-pengurus negeri dan seterusnya, staf kaki tangan dan seluruh pejuang-pejuang anak-anak yatim walau di mana jua berada. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Hari ini rezeki kita yang terbesar kerana kita masih dapat melaksanakan antara ibadah terbesar, iaitu ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi untuk itu hari ini kita adakan program iaitu ke arah melahirkan wakaf penuh. Kenapa kita pilih tajuk ini untuk berkongsi pada pagi yang mulia ini? Jadi sudah tentu hari ini merupakan hari yang cukup berkat. Setiap amalan kita berganda-ganda Allah ganjarkan. Kalau amalan-amalan lain, mereka akan mengira pahala setiap amalan soleh yang kita buatkan. Tetapi di bulan puasa ini, Allah kata ini adalah bulan aku. Mafhum hadis, bulan puasa adalah bulan dia. Jadi Allah sendiri yang bagi berapa banyak pahala dia nak bagikan kepada orang-orang yang menjalani ibadah puasa. Jadi kita rebut-rebutlah. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan semua yang lihat dan hadir, semuanya akan menjadi pejuang-pejuang Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar, kita beramal pada malam tersebut, maka diganjarkan dengan 1000 bulan, iaitu 80 tahun lebih. Apatah kita yang berusaha untuk menyantuni anak-anak yatim, anak-anak istimewa, anak-anak syurga macam anak-anak kita, dan ia pula berkonsepkan wakaf, maka kita akan dapat beribu bulan multiplying effect. Maksudnya kalau orang biasa kejar Lailatul Qadar hanya untuk malam itu didapat 1000 bulan, tetapi oleh kita, kerana kita melaksanakan agenda wakaf ini, kita akan mendapat 1000 bulan multiple Allah punya kira-kira yang kita yakin. Sebab itu suatu hari di sana kelak, apabila Allah tunjukkan amalan kita, insya-Allah, Iskandar, ini amalan kamu, beribu-ribu bulan Lailatul Qadar, beribu-ribu anak yatim tahfiz, beribu-ribu anak yatim yang menjadi usahawan wakaf penuh, beribu-ribu anak yatim yang menjadi khalifah-khalifah untuk mentadbir dunia, beribu-ribu teknologis yang menghasilkan produk untuk merapatkan, mengenal diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta.
beribu-ribu madrasah, beribu-ribu tahfiz, beribu-ribu masjid. Kita kata, ya Allah, ini bukan aku punya amalan. Aku surau pun tak mampu untuk buat apakah masjid beribu-ribu. Tapi Allah kata, inilah ganjaran kerana kamu waktu di dunia bersama dengan peyatim yatim melaksanakan misi yang diolah, yang diideakan oleh tak lain dan tak bukan bapa anak-anak yatim Malaysia, iaitu Datuk Profesor Datuk Tengku Mahmud Mansor. Jadi di kesempatan ini kita banyak ada masa selain kita hadiahkan Fatihah kepada roh ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami isteri kita, anak-anak kita, kita boleh hadiahkan Fatihah kepada Profesor Datuk Tengku Mansor selaku bapa peyatim. Kerana dialah membuka langkah, ruang, peluang untuk kita sama-sama. Ini kena faham, kena ucap terima kasih. Jadi Datuk Tengku ingin bersama kita, tapi kita tahu sedia maklum Datuk Tengku ada program-program lain yang kita kena pecah-pecahkan tanggungjawab tugas. Jadi kena faham, hari ini kita bukan saja mengejar malam Lailatul Qadar, tapi dengan usaha yang kita buat ini kita akan dapat berganda-ganda malam Lailatul Qadar. Itu mesej pertama yang saya nak tekankan. Yang kedua ialah hari ini macam biasa kita kata kita nak melahirkan jutaan wakaf penuh yang menjadi jutawan, tetapi kita nak melahirkan billionaire yang menjadi billionaire ke akhirat. Makna hari ini inilah cara untuk kita melahirkan usahawan dunia dan melahirkan orang-orang yang bahagia di akhirat kelak. Jadi untuk itu saya ingin menyuruh, jom mari kita hari ini berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah pasti tak akan kita rugi. Pasti dan sangat saya pasti kita akan berjaya. Jadi apa yang kita nak usahakan hari ini tak lain tak bukan untuk melahirkan Allah redha, Allah pandang kita dengan pandang kasih sayang. Allah gembira dengan kita. Allah gembira dengan kelahiran kita. Bagaimana Allah suka kepada Nabi Muhammad, Allah suka kepada kita pengikut Nabi Muhammad yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, iaitu sayang kasih kepada anak-anak yatim. Kerana Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam merupakan anak yatim. Tahu tentang perit, liku, susah sebagai anak yatim. Tetapi itulah sunnatullah. Anak yatim ni ada ciri-ciri yang tak ada pada anak-anak biasa. Luar biasanya anak yatim, pertama, kesabaran. Sabar, ayah tak ada, kadang mak tak ada, tinggal sebatang kara, tinggal dengan atuk nenek, tinggal dengan mak saudara, pakcik saudara. Jadi macam mana dengan pelajaran mereka? Sudah tentu mereka tak akan dapat sempurna macam anak-anak kita. Bagaimana tentang makan minum? Bagaimana tentang duduk rumah? Ada yang bocor, kena hujan, panas dan sebagainya. Dan ada yang menyedihkan, dicaci, dihina, dibuang oleh keluarga, keturunan. Kita terima banyak laporan. Dan yang paling penting dah tentu, dari segi pendidikan sangat ketinggalan. Jadi Alhamdulillah hari ini berkat Datuk Tengku, now kita boleh kata, kita boleh dakwa anak-anak yatim terbela. Anak yatim kita bela daripada kecil, yang berdaftar dengan kita, baru lahir, kita ambil dan kita bela sehingga meningkat dewasa balik. Jadi apa yang kita ada ialah kita menyediakan lampu suluh. Kita hari ini bukan menyediakan lampu suluh, lampu picit
Macam dulu di kampung bulan puasa kan, pergi masjid, pergi surau pakai labu picit. Tetapi hari ini saya mengucapkan syabas tahniah kepada peyatim, yatim, sahabat peyatim, pengurus negeri dan semua wakalah. Kita telah menyediakan spotlight, lampu spotlight kepada anak-anak yatim ini. Nah, mana dia nak pergi? Kita dah ada buat asrama anak-anak yatim seluruh Malaysia. Marang paling besar 1,600 boleh muat. Itu adalah rumah anak yatim yang terbesar di Asia. Mereka dididik, diasuh dengan penuh kasih sayang, bina akhlak, bina DNA, bina jati diri, dan akhirnya kita ada pelbagai kursus modul untuk mereka pilih untuk mereka menjalani kehidupan selepas tamat dalam kita punya modul dan mereka menjadi ahli masyarakat. Sebab itu kita ada institut college, kita ada kemahiran, kita ada vocational, dan of course ada anak-anak yatim bercita-cita tinggi untuk menyambung pelajaran, dan sebab itu kita ada Unity College Bestari. Jadi Unity College Bestari ini alhamdulillah kita dah melahir ribuan alumni yang telah mengisi tampuk pemerintahan, kerajaan, perniagaan dunia yang ada sekarang ini. Jadi saya nak ambil kesempatan di sini nak beritahu, insya-Allah kita telah mengorak langkah. Insya-Allah kita juga akan mengadakan selain UCB yang terletak di Setiu, kita akan mengadakan City Campus di Kuala Lumpur. Dengan adanya City Campus ini, insya-Allah maka peluang dan ruang untuk anak-anak kita berkhidmat adalah lebih luas. Sebab hari ini bila kita kata anak-anak yatim, kita fokus kita bukan mereka hanya untuk berkhidmat di Malaysia. Mereka adalah anak-anak yang special yang kita beri ruang kepada mereka untuk berkhidmat ke seluruh dunia. Sebab itu hari ini apa yang kita usahakan hari ini, pertama nak mencari redha Allah, mencari kasih sayang Allah. Allah sayang, Allah redha kita. Dalam bahasa lain saya guna perkataan sustainability. Sustainability yang seluruh dunia sekarang tengah mencanang. Oh, mesti wujudkan sustainability, dan kita dah ada di sini. Redha Allah adalah sustainability. Jadi bila Allah redha dengan kita, sudah pasti Allah akan jaga kita. Macam mana kita bela anak yatim, saya sangat yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan bela dan bela kita setiap pejuang-pejuang anak yatim ini. Jangan takut, jangan bosan. Jadi pertama yang kita nak lahirkan adalah anak-anak yatim yang ada wawasan, yang ada mission untuk menjadi khalifah, untuk menyelesaikan masalah dunia. Bunyi macam besar, anak-anak yatim menyelesaikan, kenapa tidak? Sebab itu hari ini kita tanamkan mindsetting about ummatic vision. Kita bercerita tentang globalization. Kita bukan nak melahirkan anak yatim cak ayam, minta maaf bahasa kasar. Kita nak melahirkan anak yatim bukan jago kampung. Kita akan melahirkan anak-anak yatim yang menjadi world leader. Apakah mustahil? Tidak. Jadi insya-Allah, alhamdulillah ini Datuk Tengku masih ada, yang lain dalam masih ada pemimpin-pemimpin senior kita akan bersama untuk nasihat tegur kita supaya kita tidak menyimpang. Jadi pertama untuk mendapat keredaan Allah, sustainability, kita kena buat langkah pertama ialah pecah semua fikiran anak-anak yatim. You are not for Malaysia, you are for the world. Produk kita UCB, KTB, IKB for the world market. Not only to serve Setiu, to serve Kuala Lumpur, but to serve the whole world market. Ini yang kita nak pecah. Jadi tidakkah kita beruntung kita melahirkan produk yang akan menjadi mutiara dunia? Saya yakin kita akan berbangga. Saya yakin pasti Allah sangat berbangga. Itu yang pertama. Yang kedua ialah
kita guna pakai digitization. Jadi hari ini, lepas ni Encik Iskandar, kita punya Chief Operating Officer, akan mencerita apa modul untuk kita boleh jadikan jabatan untuk orang ramai memasyarakatkan penyatim jawatim. Maksud memasyarakatkan satu budaya, satu buah keluarga, mereka bertanggungjawab menjaga seorang anak yatim. Ayuh lepas ni sebenarnya bulan puasa, saya minta semua ahli-ahli kita pergi rumah-rumah anak yatim, jumpa dengan mudir, jumpa dengan pengetua, jumpa dengan pengasuh. Saya nak ambil anak A menjadi anak angkat saya. Saya akan taja, saya akan bela sehinggalah dia bukan sahaja tamat belajar, sehinggalah sampai bila-bila, macam anak saya sendiri. Boleh, insya-Allah boleh. Itu membudayakan. Jadi bila kata digital, kita ada mudah, orang boleh sumbang melalui wakaf, QR, dan kita adalah tradisional melalui kupon. Jadi nanti Iskandar akan cerita dengan detail bagi mereka yang dahulu dan sebagainya. Guna pakai apps yang kita ada. Jadi apabila kita memudahkan orang membuat baik, apabila kita menggalakkan orang membantu kita menyantuni anak yatim, maka seolah-olah kita juga dapat pahala yang sama, tak sedikit pun. Itu hebatnya Allah, kayanya Allah, Rahmannya Allah, Rahimnya Allah. Jadi ini yang kita usahakan. Nombor 2, guna pakai digital. Sebab tu hari ini kita gunakan pakai. Sebab ada mereka yang tak suka kupon, tapi mereka suka menggunakan digital. QR kan. Jadi swab, masing-masing boleh snap. Nombor 2. Nombor 3, ini sangat penting. Kita lihat apa yang berlaku hari ini. Apa yang berlaku hari ini, di manakah salah silapnya? Sehingga hari ini 80% pengguna adalah orang kita. Tetapi kita hanya menjadi pengguna. Kita bukan pengeluar, kita bukan peniaga, kita tak terlibat dalam value supply chain. Kita hanya duduk di ujung. Maka adakah Rasulullah tak pernah ajar kita bahawa 9/10 sumber rezeki daripada perniagaan? Jadi inilah nombor 3 yang kita terangkan tentang enterprising. Hari ini kita nak melahirkan wakaf penuh. Walaupun tuan-tuan, puan-puan hanya wakalah kita, hanya sahabat yatim, kita nak modulkan supaya tuan-tuan, puan-puan menjadi wakaf penuh. Apa dia wakaf penuh? Penuh entrepreneur, usahawan. Tetapi ada satu pangkat iaitu wakaf. Kenapa wakaf sangat penting? Sifat Allah Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman, bagi rezeki. Dan kita tahu tak ada satu pun hak milik kita. Kita hanyalah pemegang amanah. Atas diri kita, isteri kita, pasangan kita, anak-anak kita bukan hak milik kita. Kita hanya pemegang amanah. Pemilik mutlak adalah Allah. Jadi Allah sangat suka kalau kita faham bahawa harta kita tidak pemegang amanah saja. Jadi pulang balik pada Allah. Tapi Allah Maha Kaya. Dia tak minta kita wakaf semua hidup, wakaf seluruh masa dia pulang balik pada dia, atau wakaf kita ada harta, ada rumah, ada banglo, ada ikan, kolam, semua. Tak. Allah nak lihat apa yang ada, apa yang kita nak bagi. Sebab itu kita dah bercerita tentang wakaf ekosistem. Wakaf, ada cash wakaf, ada tanah sedikit kita wakaf, ada bangunan, kita wakaf bangunan. Hari ini setiap daripada kita ada akal, wakaf ilmu kita, ada pengalaman, boleh bercakap, wakaf pidato, pandai menulis, wakaf artikel, wakaf macam-macam bentuk wakaf. Tak ada apa, kita masih ada masa. Umur kita, saya 50-an, mungkin Rasulullah kata umat
akhir zaman 60-70 tahun. Jadi saya mungkin ada 10 tahun. Jadi 10 tahun ni saya nak wakafkan. Dan saya nak berniaga dengan Allah. Itu niat kita hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, kita niat hari ini kita nak wakafkan apa yang ada daripada kita. Harta kita sikit, tanah kita sikit, bangunan kita sikit. Yang paling penting ilmu, pengalaman kita wakafkan. Okey. Jadi itu yang ketiga, enterprising. Jadi bagaimana kita nak menjayakan ni? Cara nak menjayakan tak ada cara lain melainkan kembali apa yang Rasulullah ajar kita. Rasulullah ajar kita tak ada cara lain, mesti berjemaah. Sebab itu solat berjemaah. Sebab itu apabila Sayyidina Umar nak test bila berlaku peperangan sejauh mana pasukan tentera Islam boleh berjaya tak boleh berjaya, melihat kepada betapa rapatnya saf. Semayang jemaah saf tu. Maknanya nak beritahu hari ni tak mungkin kita boleh memerangi musuh Allah kalau kita buat sendiri-sendiri. We cannot work in silo. We have to work smart partnership dengan semua pihak, kerajaan pusatnya, kerajaan negerinya, corporate, GLC, GLIC, dengan NGO, dengan universiti, dengan masyarakat, dengan media. Kita kena smart partner. Barulah kita boleh membentuk budaya. Barulah kita boleh membentuk culture. Anak yatim juga adalah anakku. Masa depan anak yatim juga masa depan kita. Macam anak-anak kita. Barulah ini akan berubah. Barulah kita boleh setiap kali 10 Muharram kita akan ramai-ramai menyambut Hari Yatim Malaysia. InsyaAllah. Jadi smart partnership. Bila smart partnership, lidi sebatang mudah patah, tapi sebekas tak mungkin patah. Kuat. Jadi insya-Allah kita smart partner. Jadi hari ini kita dah ada wadah. Bagi saya, Yatim adalah wadah, adalah platform. Yatim adalah wadah, adalah platform. Maka kita sama-sama guna. Jadi saya ingin menyuruh kalau boleh semua sahabat-sahabat yatim, semua pengurus-pengurus negeri, semua wakalah-wakalah dan semua pejuang-pejuang anak yatim, kita tingkatkan untuk program yang kita panggil mencari sahabat yatim. Dengan kita mencari sahabat yatim, kita boleh menyadarkan mereka betapa pentingnya untuk sama-sama menjayakan visi dan misi ini. Yang pertama ialah smart partner. Jadi kita merupakan ejen, kita merupakan ambassador kepada anak-anak yatim. Yang kedua ialah kita kena faham apa itu monetization. Bagaimana menguangkan dia. Di sini kita sedia maklum semua sahabat-sahabat yatim kita beri smart partnership program ni, kita beri token, kita beri wakalah allowance, kita beri insentif, kita beri commission. Itu adalah pendapatan yang kita bagi. Jadi kalau kita katalah kita semua target bulan puasa ni kita boleh dapat 10 juta, maka 1 juta paling kurang akan dikongsi dengan semua pihak. Dengan 1 juta kita boleh, ada orang nak pergi umrah bulan puasa, kita boleh bagi. Ada orang nak tahun ni berbelanja lebih sikit sebab dulu janji balik kampung nak menyediakan ampau asyik-asyik RM1, tahun ni special pakcik nak sediakan RM10. Mungkinlah because bonus 1 juta. Jadi kita rebut. Ini yang dikatakan monetization. Dan banyak lagi monetization, iaitu bila kata smart partner ni, contoh bila kita berjumpa dengan institusi corporate, maka sudah tentu corporate institusi di Malaysia khususnya dia ada 5 sumber kewangan.
Sumber kewangan pertama kita dah tahu, iaitu zakat. Setiap institusi zakat. Kalau tak ada zakat pun, inilah saya nak menyeru, kitalah sahabat yatim, semua pejuang, pengurus negeri, berjumpa dengan pihak-pihak yang belum bayar zakat melalui, insya-Allah lepas ni kita akan gerakkan. Peyatim, yatim juga merupakan amil kepada majlis-majlis agama Islam setiap negeri. Dengan itu, sesiapa yang membayar zakat melalui kita, maka peyatim, yatim berhak mendapat 1/8. Kalau 10 juta tahun ini bayar zakat, maka 1/8 daripada 10 juta. Bukan yang kecil. Sebab tu saya berkeyakin penuh, sangat positif. InsyaAllah tahun ini sama-sama kita buat secara berjemaah. Bonus, insyaAllah kenaikan gaji yang dah lama. Sesiapa yang ada cerita yang belum dapat peluang menunaikan umrah, menunaikan haji, insyaAllah inilah rezeki kita. Jutawan dunia, bilion akhirat. Mudah. Dan dalam, saya kata tadi, dalam ekosistem memang ada zakat, wakaf, ketiga CSR. Mereka memang kena ada CSR. Jadi CSR, sebab itu hari ini kita berusaha untuk mengembangkan sahabat piatin secara individu dan sahabat piatin di kalangan korporat. Jadi bila kita dilantik sebagai sahabat piatin korporat, maka CSR tadi juga kita boleh dapatkan. Hari ini bukan saja CSR, tambah hari ini dah ada ESG. Seluruh organisation kena ada ESG framework. E ialah environment, social dan governance. Kena buat ESG framework. Mungkin satu hari saya akan ambil kesempatan untuk berkongsi apa itu ESG. Cuma hari ini saya ringkaskan, ada ESG kena buat. Kalau mereka tak buat, banyak cabaran untuk syarikat yang tak memenuhi ESG. Sebab ini adalah mandatory. ESG, SDG ada 17 pilar pun kena ikut. Jadi kita memenuhi semua keperluan ESG, semua keperluan SDG. Jadi terus jangan segan silu, tawarkan. Jadi di sinilah monetization, maknanya sistem Islam sangat cantik, sangat indah. Kita membentuk circular economy. Ekonomi berkitar. Sistem ekonomi Islam bukan wealth distribution, bukan pengagihan harta, tapi dia berkitar. Sebab itu apabila melaksanakan sistem ekonomi Islam, tidak akan ada orang yang susah. Tidak akan ada orang yang susah. Hari ini apa laporan maklumat yang saya terima, yang paling mencabar pada majlis agama Islam setiap negeri ialah fakir miskin bandar. Dulu saya di kampung, kalau saya boleh kongsi, saya duduk rumah tepi pantai. Minta maaf lah saya kongsi, tandas Allah cipta seluas-luasnya tandas tepi pantai, bumbung seluas-luas langit, air basuh seluas-luasnya laut dan sungai. Nak makan ikan, tangkaplah, pergi ke laut. Nak makan ketam, pergi waktu air pasar surut, bawa baldi, bawa halus-halus ketam api, ketam renjong. Nak lagi mewah, malam-malam suluh ketam, nyapu pakai parang. Nak makan sayur ulam apa, pergi belakang rumah semak. Tiba-tiba nak makan burung, nak makan ayam hutan. Allah bagi. Tapi kalau duduk di bandar, boleh ke buat macam tu? Terasa nak makan ikan, bolehlah pergi Sungai Kelang ke Sungai Pik ni kan, yang banyak ikan-ikan dah toksik kan. Tak mungkin. Sebab tu kehidupan di bandar sangat mencabar. Jadi inilah cara kita. Mungkin selepas ini kita bukan saja melihat kepada anak yatim, kita melihat pada golongan sasar yang berikutnya,
miskin B40. Sebab tu hari ni kita bercerita tentang anak yatim, miskin, B40, dan kita buka kepada semua untuk belajar di semua institusi yang ada dalam kumpulan peyatim. Jadi itu monetization. Dan yang ketiga ialah captive. Captive ialah muhasabah. Muhasabah kita, bila kita muhasabah, kita lihat orang lain ke lihat diri sendiri. Muhasabah inward looking, melihat apa yang ada. Ya Allah, ada banyak yang aku ada tapi aku tak buat. Ada banyak amanah yang aku pandai aku tak tunaikan. Jadi captive maksudnya hari ini kita melihat dalam kumpulan kita, semua Iskandar ada kepakaran dia, Yana ada kelebihan dia, Mas ada ketokohan dia, Su ada kelebihan pandaian dia, Datuk boleh nasihat guide kita. Jadi kita kerjasama, kita gembling. Setiap kepakaran yang kita ada ni, maka Allah cetuskan barakah. Sebab itulah, inilah yang dikatakan sinergi. Jadi pakar sistem dah ada, pakar marketing dah ada, digital dah ada, digital marketing dah ada, TikTok expert dah ada. Jalan saja. Jadi saya melihat kita dah tak ada alasan untuk kita tak boleh maju jaya. Kita sekarang dah tak boleh melihat keperluan hanya untuk anak-anak miskin, anak-anak yatim di Malaysia. Saya melihat dah sampai masa kita kena buka untuk melihat apa yang kita boleh sumbangkan ke seluruh rantau ASEAN. Sebab itu Universiti Yatim ASEAN akan kita naik tarafkan daripada UCB yang sekarang ini, Universiti Yatim ASEAN atau nama-nama lain. Tapi konsepnya universiti penuh, ada elemen yatim dan elemen ASEAN. Sebab tu tahun ini setiap negara ASEAN akan menghantar 5 orang dekat universiti dan 5 orang dekat tahfiz tahsin kita di Bukit Kepah, Kuala Berang. Jadi inilah yang akan menjadi syafaat. Bagi saya hari ini kita beruntung kerana anak-anak kita. Bukan anak-anak kita yang kita lahirkan saja, anak-anak kita yang kita tak lahirkan, yang tidak berbinkan kita. Mungkin syafaat datang daripada salah seorang mereka. Apa syafaat? Padang mahsyar. Bertahun-tahun di padang mahsyar, tak ada sesiapa yang boleh tolong. Tetapi kita tahu antara syafaat, di samping syafaat terbesar Rasulullah, kita dapat syafaat anak-anak yatim tadi. Jadi inilah kita kena rebut. Sebab itu hari ini bila dia jadi wakaf penuh, dia tahu ilmu kunci kira-kira. Dia tahu tentang trial balance sheet. Tetapi balance sheet bukan saja balance sheet duit, balance sheet di akhirat. Sebab di akhirat ada timbang kira, apa dia panggil, titian sirat. Tatian sirat kan. Jadi titian sirat macam mana? Kita imbang, dia lebih halus pada pedang. Mata pedang halus dan digambarkan api neraka menarik cekau. Jadi kalau kita tak bersedia untuk timbangan sebenarnya, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi. Jadi kita kena ajarkan. Jadi salah satu untuk menguatkan timbangan kita, inilah jalan dia. Jadi rebutlah platform ini. Rebutlah serebut-rebutnya. Berniagalah dengan Allah. Bila berniaga dengan Allah, maka kita pasti akan berbahagia. Dan yang terakhir, saya nak bercerita tentang penubuhan City Campus. Jadi City Campus ini, vision dia ialah
City Campus ni bukan saja menyediakan pendidikan kepada anak-anak kita, tetapi menyediakan praktikal untuk menjadi usahawan yang pertama. Mereka belajar ilmu keusahawanan, mereka belajar digital marketing, mereka belajar apa-apa di ilmu, terus boleh laksanakan. Terus kita boleh deploy. Terus kita boleh buat attachment program, program penempatan, placement dan sebagainya. Sebab itu kita berusaha untuk berada City Campus di Kuala Lumpur. Sebab di Kuala Lumpur ni segala kemudahan ada. Pakarnya, industrinya, perniagaannya, semua di Kuala Lumpur. Jadi kita akan smart partner dengan semua pihak supaya anak-anak kita di City Campus belum habis tamat belajar, placement, attachment, intern, praktikal dan terus disambang oleh majikan baru. Kerana kita yakin anak-anak kita bukan kaleng-kaleng pelajar. Anak-anak kita, pelajar-pelajar kita dilengkapi dengan ilmu pertama, akhlak, character building. Kalau seorang pelajar 4 flat, top student, tapi tak menghormati rakan sebaya, tak menghormati lecturer, tak menghormati orang tua, dia bukanlah anak-anak kita. Anak-anak kita, karakter dia, alhamdulillah, dia pelajar, dia juga imam, dia juga boleh sembahyang mayat, dia juga usahawan. Ini yang kita nak lahirkan. Imam, khalifah, wakaf penuh. Jadi alhamdulillah hari ini bila kita kata wakaf penuh, orang bertanya bagaimana, mana nak cari modal, capital. Yes, insya-Allah kita akan menyediakan wakaf modal. Kita akan menyediakan wakaf capital. Yang ini kita akan bincang di sesi yang lain, macam mana bentuk wakaf capital. Tapi sebelum kita menyediakan wakaf capital dalam bentuk monetary dan bentuk kewangan, saya nak menyentuh sedikit wakaf capital yang sebenar-benarnya, iaitu modal insan, jati diri, DNA. Itu lebih penting daripada keuangan tadi. Iaitu kena tahu mindset. Pertama dia kena niat, aku nak menjadi wakafpreneur. Dengan wakafpreneur ni, pertama akan membantu institusi anak-anak yatim, akan membantu piyatim-piyatim, akan membantu UCB, akan membantu IKB, KTB. Yang pertama, betulkan niat. Yang kedua, lahirkan jati diri tadi. Sebab hari ini kalau tak ada jati diri, kita mudah orang kata terplay out. Give up, perkataan give up terlalu biasa di kalangan masyarakat kita. Gagal sikit, give up. Gagal sikit, give up. Oh, ni bukan bidang kita, bidang keusahawanan. Tapi dengan kerjasama semua pihak, galakan, dorongan, nasihat tak henti-henti, doa daripada semua pihak, insya-Allah kita boleh mendapati masalah-masalah ini. Jadi bagaimana nak memartabatkan supaya kita ada modal insan? Pertama niat, yang kedua kena ada ilmu. Jadi ilmu yang perlu kita ada, faham tentang trial balance tadi. Apa kita panggil bahasa Melayu trial balance? Trial balance kita trial balance sheet. Tahu kan dalam accounting, kewangan, dia panggil apa? Minta maaf, saya ada stroke ni, saya lupa perkataan Melayu. Trial balance, kalau kita accounting, patut Iman datang. Minta maaf, trial balance lah. Siapa yang belajar accounting, kewangan, sebab itu insya-Allah kita akan mengeluarkan pertama dalam masa terdekat untuk ilmu tadi. Kita akan keluarkan satu, ialah kita panggil financial literacy. Nanti ini ilmu-ilmu ini akan kita sebarkan. Financial literacy iaitu celik kewangan.
financial literacy. Mulut saya susah sikit nak sebut. Financial literacy, celik kewangan. Jadi bila kata celik kewangan, kita akan ajar trial balance macam mana, pengurusan kewangan macam mana, apa nak buat, mana nak dapat modal, sama ada melalui komersial, melalui pembiayaan bank Islam, dapat grant, dapat wakaf, macam-macam. Kita akan ajar perkara ni. Dan kita juga akan ajar macam mana nak menguruskan. Hari ini ada ramai orang dapat dana tapi mereka tak tahu nak uruskan. Bila tak tahu nak uruskan, kemudian mereka dihampiri oleh geng-geng scammers, skim cepat kaya, skim illegal investment. Jadi duit habis. Sebab tu kita selang-seli financial literacy dengan celik jenayah kewangan. Hari ini jenayah kewangan terlalu banyak. Rasuahnya, gejala skim cepat kayanya, illegal dan sebagainya. Jadi kita sekalikan. Yang ketiga, hari ini ramai orang perniagaan, duit banyak tapi duit kalau dalam syarikat korporat 24% kena bayar cukai. Bila bayar cukai, maka mereka tak dapat apa-apa faedah. Jadi hari ini bayangkan tuan-tuan ada syarikat kena bayar 24 juta daripada 1 juta taxable income. Cuba buat formula ini. 60% bayar tax, 40% bayar zakat. Bayangkan kalau kita kena bayar tax 1 juta, kita bayar 60 juta bayar tax, 40 juta bayar zakat. Walaupun zakat hanya 2.5% saja, tapi bayar 40%. Kenapa? Bila kita bayar tax, baguslah sebagai rakyat, warga negara yang amanah, yang bagus, kita kena bayar tax. Tapi zakat, bila kita bayar zakat, boleh kata semua majlis agama Islam negeri ada peruntukan wakalah. Kita mohon menjadi wakalah. Jadi bila kita bayar 40 juta, tahun depan kita boleh mohon 50%. 50% recoup. Kita boleh ambil balik 40%. Dan selaku wakalah kita kena mencari asnaf. Sudah tentu dalam organisasi, mana-mana organisasi, sama directly atau secara tak langsung, akan ada kelompok-kelompok yang kita kategori sebagai asnaf. Nah, ini yang dinamakan circular ekonomi. Jadi kita boleh bantu. Ada staf kita, kaki tangan kita yang kurang bernasib baik, kita bantu mereka. Ini yang cantik dia, sistem. Jadi sebab itu insya-Allah lepas ni kita akan dapatkan sebagai amil, zakat dan juga wakalah. Jadi hari ini lepas tu saya kata, kalau saya beri contoh sebagai lembaga zakat Selangor, ini internal circulation sahaja. Lembaga zakat Selangor tahun 2024 KPI ialah untuk mendapatkan zakat kutipan sebanyak 1.3 bilion. 1.3 bilion. Agak-agak kalau kita menjadi amil untuk mendapatkan 1.3 bilion, katalah 10% saja. Ya, 10 juta. Katalah kita penyumbang pada lembaga zakat Selangor 10%. Maknanya katalah 130 juta kan. 130 juta kita menyumbang, dan selaku amil 130 juta 1/8. Maknanya itu pendapatan kita sebagai amil daripada Majlis Agama Islam Selangor. Sedangkan kita ada seluruh negeri. Johor bagi berapa, Melaka bagi berapa, Selangor wilayah. Ya Allah, saya yakin kita boleh senang-senang nak reach target saya 20 juta daripada kita menjadi amil kepada seluruh negeri. Setuju? Itu sebagai amil saja pendapatan kita.
pendapatan sebagai wakalah, dan malahan hari ini kita telah melancarkan kupon-kupon kita, tanah-tanah kita untuk diwakafkan. Sekarang masing-masing corporate juga berebut kerana mereka dapat faedah. Bila promote produk kita, mereka dapat 10% paling kurang. Ada yang 15, ada yang 20, tengok perjanjian. Jadi mereka melihat, selalunya mereka kata mereka memberi bantuan, tapi dengan yatim piatim pelik bin ajaib, kita pula menyumbang kepada mereka. Ini